Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Nama saya Balkis binti Mat Razi, saya tingkatan 4 Al-Farabi dan saya daripada sekolah SMKA Johor Bahru. Hari ini saya ingin bentangkan tentang hasil kerja saya yang saya beri nama dengan nama Alhamdulillah. Okey, jadi saya akan terangkan sedikit mengenai rumah saya. Saya memilih atap genting kerana atap genting diperbuat daripada tanah liat yang nipis. Tanah liat yang nipis memiliki muatan haba tentu yang tinggi, maka apabila diletakkan bumbung genting di atas rumah, maka rumah akan lebih sejuk kerana tanah liat yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dapat menyerap haba tapi dengan peningkatan suhu yang sedikit. Bahan yang saya gunakan untuk membina rumah ini ialah berasaskan kayu. Saya memilih kayu kerana kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Apabila kayu digunakan untuk membuat rumah, maka rumah juga akan lebih sejuk kerana kayu ini dapat menyerap haba tetapi dengan peningkatan suhu yang sedikit. Selain itu, sebab saya memilih kayu kerana ia lebih mesra alam, kita dapat mengurangkan pembebasan gas-gas yang tidak elok untuk bumi. Apabila kita menggunakan semen, maka ia akan membuatkan bumi akan lebih panas. Selain itu, saya menggunakan kayu juga kerana apabila kita menggunakan kayu untuk membina rumah, maka rumah akan lebih cantik kerana kayu lebih mudah untuk direka bentuk berbanding dengan semen. Jadi, reka bentuk rumah kita akan lebih cantik dan mengikut kehendak dan ciri-ciri yang kita inginkan pada rumah idaman kita. Saya menggunakan bumbung yang berbentuk sebegini kerana apabila hujan turun, maka air akan mudah turun mengalir ke bawah, ke tanah lah. Tetapi apabila kita menggunakan bumbung yang jenis flat, maka air akan senang bertakung di atas bumbung dan menyebabkan dinding rumah kita mudah reput. Saya juga membina bumbung ini dengan ketinggian yang tinggi kerana apabila bumbung tinggi, maka udara bersih mudah untuk melalui dan beralih di dalam rumah. Maka rumah kita akan lebih bersih udaranya. Selain itu, material yang saya gunakan untuk dinding rumah di bahagian depan rumah saya ialah berasaskan dinding hijau. Konsep dinding hijau ini adalah kita meletakkan pokok di dinding rumah kerana apabila kita meletakkan pokok di dinding rumah, maka ia dapat mengurangkan suhu dan juga memberi manfaat kepada keselesaan kita di dalam rumah. Namun, walau bagaimanapun, apabila kita memilih untuk menggunakan dinding hijau, maka perlulah kita mengetik beratkan mengenai pengaliran air untuk kesuburan pokok di dinding tersebut. Contohnya air hujan. Selain itu, saya hanya menggunakan sedikit sahaja dinding yang mempunyai 100% kaca dan bukan sepenuhnya kerana kaca mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Ia akan mudah menyerap haba dan menyebabkan rumah panas. Jadi sebaiknya saya hanya menggunakan sedikit saja ruang untuk meletakkan kaca sebagai dinding. Kita tidak sepatutnya menggunakan 100% kaca sebagai dinding rumah kita walaupun ia nampak cantik kerana ia menyebabkan rumah kita panas. Dan apabila kita memilih untuk menggunakan kaca sebagai dinding rumah, maka kos untuk pendingin hawa dan juga langsir yang tinggi untuk menutup kaca, maksud saya dinding kaca, akan lebih tinggi. Maka ia tidak eloklah untuk kesan jangka panjang kita dalam aspek ekonomi. Selain itu, saya juga menanam banyak pokok di luar rumah dan juga di bahagian rumah itu sendiri.
satu kajian, udara boleh tercemar di rumah kita melalui bahan toksik di dalam rumah seperti sabun, pencuci dan sebagainya. Jadi cara untuk mengatasinya ialah dengan menanam pokok, kerana pokok dapat menyerap gas-gas yang berbahaya tersebut. Selain itu, saya juga meletakkan kolam di sebelah rumah kerana kolam mempunyai muatan haba tentun yang tinggi. Air akan menyebabkan rumah kita lebih sejuk. Selain itu, saya juga memasang tangki air di rumah sebagai persediaan apabila terputusnya bekalan air. Saya juga akan mendapat air bersih daripada tangki air rumah saya sendiri. Rumah saya juga memiliki sistem pengairan yang baik untuk memastikan kebun mini saya berada dalam keadaan yang sentiasa segar dan sihat. Selain itu, saya juga memiliki kebun mini di belakang rumah saya yang terdiri daripada pelbagai tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan juga sebagai hiasan jugalah. Saya menanam pokok-pokok tersebut agar saya dapat menjimatkan perbelanjaan untuk barang dapur rumah saya seperti timun, tomato dan sebagainya. Selain itu, kebun mini ini juga memastikan lanskap rumah kita lebih cantik dan lebih mesra alam. Saya terdiri daripada 2 tingkat. Tingkat bawah terdiri daripada dapur, tandas, ruang makan, ruang membaca, ruang tamu, bilik stor dan juga satu bilik kecil yang sesuai untuk pembantu rumah duduk di situ. Di bahagian atas rumah saya pula terdiri daripada satu ruang tamu, satu ruang membaca, satu master room, 3 bilik biasa dan juga satu tandas. Di luar rumah saya juga terdapat balkoni yang penuh dengan pokok dan tumbuh-tumbuhan di situ. Tingkat bawah rumah saya, di bahagian luarnya terdiri daripada pondok yang mungkin penghuni rumah boleh duduk ketika petang ataupun untuk sekadar mengambil angin. Pokok juga ditanam di sekeliling rumah saya, terdiri daripada pokok yang tidak terlalu besar, sederhana yang sesuai untuk diletakkan di bahagian halaman rumah. Jadi itu sahaja penerangan mengenai rumah rekaan saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.